tu, maka lebih baik kita duduk rumah, kita buat kerja amal dengan mak ayah kita lagi bagus. Tolong potong bawang, tolong lipat baju maupun menjemur pakaian. Itu juga NGO yang besar. Tak payah sibuk-sibuk NGO kat luar, NGO kat dalam rumah terabai, kan? Wallahualam. Itu dia, insya-Allah. Bila Ustaz cakap tu, saya teringat hadis yang Nabi sebut yang orang paling baik dalam kalangan kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Betul Ustaz? Mohon betulkan saya kalau salah. Dan Nabi kata aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku, insya-Allah. Itu dia. Baik Ustaz, mungkin soalan yang terakhir sebelum kita pergi kepada khulasah rumusan berkenaan dengan topik yang kita bawakan pada malam ini. Tapi sebelum tu saya nak ajak kepada anda, mungkin ada soalan-soalan yang anda nak ajukan juga, boleh juga tulis di ruang komen di bawah. Kita akan bacakan sekejap lagi. Baik, soalan dia berkenaan dengan, ialah kita berdepan dengan fasa pandemik COVID-19. Kita berdepan dengan PKP 2.0. Kalau ikut statistik yang dikeluarkan baru-baru ni, dianggarkan lebih 700,000 orang yang menganggur ataupun akan menganggur. So persoalannya sekarang ada juga dalam kalangan netizen. Soalan ini juga pernah diajukan di Zion Valley sebelum ni, berkenaan dengan bagaimana kalau seorang individu itu yang kehilangan kerja, contoh dia dibuang kerja dan sebagainya, kemudian tak boleh nak kerja apa-apa sekarang ni, dia buat crowdfunding semata-mata untuk survive hidup, untuk menafkahi keluarga. Apa hukum dan bagaimanakah situasi itu, Ustaz? Bolehkah situasi itu? Nabi SAW sebut apa? Yadul ulia khairum min yadus sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan untuk pengetahuan semualah saja saya kongsikan. Tadi Azhar tanya, Ustaz buat apa sekarang? Saya tanam pokok, saya kata. Saya cakap terus terang, saya tanam pokok. Kenapa? Sebabkan faktor ekonomi. Kita kata kes mahkamah berkurangan, orang nak upah peguam pun berkurangan, sekolah pun bukan semua sekolah boleh dibuka dan sebagainya. Jadi semua orang ada kesusahan masing-masing. Tapi jangan putus asa. Jangan tak buat apa-apa. Mungkin boleh pergi ke channel yang lain. Jadi ada orang dulu sebelum ni dia hidup mewah, sekarang kena buang kerja dan dia bawa Grab dan sebagainya. Itu bukan satu bentuk kemaluan, kan? Bukan satu bentuk yang memalukan. Tak tahu ayat tu pula yang keluar, nanti tel lah, kan? Kan? Selagi mana usaha yang kita buat tu adalah pekerjaan yang halal, maka ia dirahmati Allah. Sebagai contoh, Azhar, ada satu hadis, kalau saya salah, sahabat ni nama Abu Sa'id. Dia ni Nabi salamkan dia. Nabi rasa tangan dia kasar. Jadi Nabi tanya, wahai Abu Sa'id, kenapa tangan kau ni kasar ni? Dia kata, ya Rasulullah, dengan tangan aku ni lah aku menafkahi keluarga aku. Maksudnya dia, bukan kita nak kata dia kacau bancuh simen konkrit ke apa, zaman tu mana ada. Tapi maksudnya dia kerja kasar, sama ada dia buat apa-apa kerja kasar lah. Kalau kita kata dia jadi kuli ke apa, tapi dengan duit kerja dia yang kasar tu, dia menafkahi keluarga dia. Nabi kata apa? Kamu masuk syurga. Jadi kenapa tak ada satu bentuk yang mengaibkan sekalipun. Kalau orang ni dulu dia CEO syarikat, tapi hari ini dia bawa Grab, itu bukan sesuatu yang memalukan. Yang memalukan ialah orang yang duduk tepi jalan menyesali apa yang berlaku, seolah-olah tak boleh terima qada dan qadar Allah, takdir dan sebagainya, ataupun mulut dia tak habis-habis memaki amor, mencela kenapa dia jadi macam ni, tapi tak berusaha. Jadi kita tolong jawabkan kepada semua orang. Bukan 700,000 je yang saya dengar, hampir 1 juta orang yang kehilangan kerja dan sebagainya. Lihat skop-skop lain. Azhar, kalau kita pergi ke mana-mana, walaupun PKP ni, kita boleh masih tengok warga asing yang menjadi cashier, warga asing yang jadi jaga, warga asing yang, sedangkan itu sektor-sektor pekerjaan yang boleh diisi oleh rakyat tempatan. Mungkin dengan pandemik ni kita kena buka mata, tuan-tuan dan puan. Saya pun sebut kat saya lah. Jadi saya pun tadi tanam pokok, anak saya tolong, kan. Kita tanam pokok cili. Jadi usaha-usaha ni kena buat lah, kan. Takkan kita nak berpeluk tubuh aja. Itu orang yang malas.
Itu dia, insya-Allah. Satu penjelasan yang sangat baik lah sebenarnya. Dalam Quran pun Allah sebut di samping kata apa, wasta'inu bis-sabri was-salah, kita kena minta pertolongan daripada Allah dengan sabar dan solat. So maksudnya dalam masa yang sama seiring antara tawakal kita dan juga usaha kita, insya-Allah. Baik Ustaz, kita dah sampai ke penghujung untuk local standby pada malam ni membincang berkenaan dengan dakwah di Sabah di Sekat ni. Sebelum tu saya tengok juga Facebook kita dulu, ada yang komen. Anti Hussein tadi dia komen berkenaan dengan sejarah yang Ustaz cerita di Rajah Brook. Rajah Brook, ada yang kata soalan-soalan hangat, daring soalan. Happy Chinese New Year. Ya, ada yang juga ucap Kak Mariana Mansur Happy Chinese New Year. Kita ucapkan selamat tahun baru Cina kepada rakan-rakan kita yang berbangsa Cina, insya-Allah. Baik Ustaz, kita nak terus kepada khulasah ataupun rumusan berkenaan dengan topik yang kita bawakan pada malam ini berkenaan dengan dakwah di Sabah di Sekat, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Azhar. Kalau minggu depan saya tak ada, maksudnya faham lah. Tolong tengok kat IPD mana kena panggil apa semua. Ini Azhar punya pasal. Sebab dia tanya, saya jawab, kan. Baik, tuan-tuan perempuan rahmati Allah sekalian, saya sentiasa bersangka baik dan saya ajak semua yang menonton ni bersangka baik. Dan saya anggap isu-isu macam ini adalah isu kecil saja. Maksudnya kalau Al-Fadhil Ustaz video kata dakwah dia sekat, lepas tu pihak polis ataupun kerajaan negeri kata kami tak sekat dan sebagainya. Bila timbulnya isu ni, mungkin pendakwah dari Sabah ataupun pendakwah dari mana-mana sendiri boleh teruskan usaha tersebut. Saya kenal ramai pendakwah daripada Semenanjung dan juga Sabah yang sampai pergi berdakwah sampai tenggelam sampan, sampai terbalik sampan. Yang suami isteri nak pergi dakwah ni dan sampai terbalik sampan dia, Azhar. Maksudnya di Sabah dengan Sarawak ni kawasan dia cukup luas dan berliku-liku. Tak sama macam kita orang Semenanjung, semua jalan cantik, semua sungai ada jambatan dan sebagainya, tak sama. Tetapi bila berbeza ni, ingat dalam surah Yasin, wa atharahum, kesan-kesan inilah yang akan menjadikan evidence, bukti di hadapan Allah Ta'ala nanti ketika mulut tak boleh bercakap, tangan, kaki semua ni akan menjadi saksi bahawa Syekh ini, si Fulan ini, orang ini, si dia itu telah melakukan usaha-usaha dakwah ini lillahi ta'ala. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam. Itu dia. Jazakumullah khairan jazaa diucapkan kepada yang bagi Al-Fadhil Ustaz Pio Razi atas kesudian bersama dengan kita pada malam ni untuk topik yang kita bawakan, local standby ini, dakwah di Sabah di Sekat. Sedikit sebanyak kita harap membuka mata dan minda kita untuk terus mengkaji dan juga belajar, bertanya kepada yang ahli sebelum kita mula orang kata apa, menghukum, kan. Seperti mana Allah sarankan kepada kita, fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada yang ahli perkara-perkara yang kita tak tahu. So macam isu di Sabah ataupun isu yang berlaku kepada Al-Fadhil Ustaz Ibn Liu, sedikit sebanyak memberi peluang kepada kita untuk ambil tahu berkenaan dengan undang-undang dan juga prosedur-prosedur yang perlu kita patuhi, instead of kita hanya nak ikut perasaan dan juga jiwa kita saja, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada anda yang tonton kita, yang share, yang like, yang komen. Insya-Allah kita bersiaran di dua platform, di page Cak Tutin dan juga page kita network. InsyaAllah moga-moga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang berbeza. Kalau mungkin anda ada juga cadangan ataupun soalan-soalan yang anda nak ajukan untuk next episode, kita bawakan, insyaAllah boleh DM ataupun PM kita di page Cak Tutin ataupun page kita network. InsyaAllah kita akan bawakan di minggu-minggu yang berikutnya, insyaAllah. Baik, sekadar itu dulu kita tangguh kita punya perjumpaan kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.